Saya rasa saya ni seorang manusia biasa, berupaya untuk bergambar bersama dengan pemain yang satu ketika pernah menempel sejarah bersama dengan kelab Manchester United. Selain daripada pengurusan, Tuan juga terlibat dalam match commissioner. Apa antara mungkin cabaran, ramai yang tak pernah dengar tentang apa yang match commissioner buat. Boleh tak Tuan ceritakan peranan dia, cabaran atau mungkin perkara yang Tuan tak boleh lupa? Okey, peranan dia senang je. Kita sebagai wakil pihak yang melantik kita. Contoh kalau FC lantik saya merupakan match commissioner di peringkat FC dan juga FIFA sejak tahun 2013. 6 orang saja yang ada di Malaysia. Jumlah kita di seluruh Asia, saya tak silap saya 119 orang. 119 kalau tak silap saya. Peranan kita adalah untuk mewakili organisasi yang melantik kita. Dalam contoh ini, dalam kes ini AFC lantik saya, maka saya mewakilikan AFC untuk memastikan selagi ada perundangan, garis panduan, peraturan, polisi, pengurusan bola sepak dan juga pertandingan bola sepak yang disediakan oleh AFC dilaksanakan semasa perlawanan berkenaan. Dia mesti 100% dilaksanakan Tuan ya? Mesti mengikut piawaian ketetapan oleh FC. So we are there sebagai wakil FC untuk memastikan perkara berkenaan dilaksanakan. Bukan sebagai pemerhati, tapi sebagai orang yang kena laksanakan benda itu benar-benar berlaku. So as a match commissioner, as a person responsible, tanggungjawab untuk memastikan perlawanan berkenaan dikendali, diuruskan dan dijalankan mengikut dia punya proper standard dan juga perundangan. So anything to do with the perlawanan itu nanti besok tak boleh main ke, boleh main ke, apa keputusannya, apa masalahnya, apa semua, kita yang bertanggungjawab sepenuhnya. Sebab kita merupakan satu-satunya wakil FC ataupun FIFA dalam perlawanan berkenaan. Apa cabaran terbesar? Cabaran terbesarnya banyak sebenarnya pun. Kadang-kadang kita kena terima hakikat. Kalau kita datang daripada sebuah negara seperti Malaysia, di mana kita punya satu ketika ni lah, hari ni ranking dah tinggi lah. Dulu ranking terendah. Datang ke negara orang, ranking dia pula lebih tinggi dari kita. Kita nak beritahu dia ni tak boleh, dia pun heran. Negara kau sendiri pun tak pernah main level ni, kau nak cerita kat aku. Kan? Dia tak cakap benda macam tu, tapi bila kita bercerita dengan dia, we can see it, from their face, from their eyes, saying that, my goodness, betul ke orang ni bercakap dengan aku macam ni. Alright, tapi itu merupakan dua perkara berbeza. Persembahan pasukan, pencapaian pasukan dan padang tak boleh disamakan dengan tanggungjawab seorang match commissioner. Kita sebagai pentadbir dan juga pengurus pertandingan, tanggungjawab kita, skop kita sedikit berbeza. Alright. And adakah pernah melibatkan pergaduhan ke apa, pertelingkahan? Apa biasanya keputusan yang paling menimbulkan ketidakpuashatian daripada pasukan? Banyak benda. Kadang-kadang setiap satu perkara yang bukan melibatkan bola sepak boleh dijadikan sebagai alasan untuk mereka menunjukkan rasa ketidakpuasan hati dalam permainan bola sepak. Contohnya, apabila dua negara itu berseteru dari segi politik. Alright? Okay. Dia ketemukan dalam perlawanan bola sepak. Benda itu boleh menjadi salah satu perkara yang menjadikan perlawanan berkenaan sebagai perlawanan yang hangat. Jadi hangat. I remember satu ketika Iran dengan Saudi Arabia. Kalau jumpa memang susah you nak handle perlawanan macam tu. Serupa juga macam dulu satu ketika Iran dengan Iraq. Bayangkan kalau contoh China dulu dengan Chinese Taipei, China dengan Hong Kong. Kalau sekarang mungkin Ukraine dengan Russia. For example. So ini antara merupakan ancaman-ancaman kepada kerja kita sebagai match commissioner, dan kita kena pastikan semua perkara ini diambil kira sebelum kita menguruskan perlawanan berkenaan. Tapi alhamdulillah takat hari ini abang tak pernah lagi lah jumpa perlawanan di mana ada rusuhan, di mana ada apa. Tapi abang pernah handle game yang melibatkan isu-isu politik. Nak diserang atau asal coach datang ke pegawai tadi datang serang? Tak ada. Serang tak adalah. Tunjuk tak puas hati itu memang sudah lumrahnya lah. Mana ada jurulatih dalam dunia ni puas hati. Lagi-lagi tengah kalah. Dia mesti tunjuk tak puas hatinya. Kalau dekat Malaysia ni Tuan, apa faktor yang kebanyakan venue kita tak menepati? Right. Dia venue kita kat Malaysia ni, of course apa yang Duli yang amat mulia Tengku Mahkota Johor selalu bangkitkan dari segi padangnya, rumputnya, apa semua, walaupun cow grass masih diterima, tetapi bukan merupakan pilihan kebanyakan pasukan-pasukan peringkat antarabangsa nowadays.
kelab maupun pasukan kebangsaan. Kenapa saya tak pastilah, mungkin benda ni dah boleh saya tak tahu apa sebabnya, tapi itu bukannya satu trend anymore. So we should improve that. That's one. Secondly, kebanyakan infra kita di Malaysia ini merupakan infra sukan secara am. Dia bukan stadium bola sepak secara khusus. Betul. Yang dekat Stadium Sultan Ibrahim kat Johor tu, itu merupakan satu-satunya venue memang khusus untuk bola sepak. Inilah untuk olahraga. Inilah untuk olahraga. Jadi there's always an issue mengatakan benda ni tak boleh untuk bola sepak, tetapi terpaksa dibolehkan juga disebabkan oleh keperluan acara-acara lain contohnya. Okey, itu perkara kedua. Perkara yang ketiga, kebanyakan venue kita di Malaysia ni, kalau kita tengok contoh dia, macam mana kita mampu dan berupaya untuk jadi tuan rumah bagi perlawanan-perlawanan besar. Perlawanan tidak, mungkin pertandingan menjadi isu. Perlawanan kita boleh main kat Bukit Jalil, kita boleh main kat SSI, kita boleh main dekat beberapa venue lain. Contohnya macam tempat duduk penonton. Tempat duduk macam ni, teres, yang berbentuk teres ini, sukar untuk diterimakan oleh AFC. Sebab ini kita tak boleh nak determine berapa jumlah penonton yang boleh masuk ke stadium berdasarkan tiket. Sebab itu AFC dan FIFA menetapkan untuk mana-mana venue yang dibolehkan jualan tiket dibuat, it has to have a seat, dedicated seat, bucket seat ke whatever you call it, and dia mesti ada nombor. Supaya kita tak boleh beli tiket kosong duduklah mana-mana, tak boleh. Dia mesti ada dedicated tiket untuk seat berkenaan. So ini antara perkara tambahan selain ada padang dan juga konsep infrastruktur tersendiri yang bersifat am. Ini merupakan perkara ketiga, iaitu dari segi tempat duduk penonton. Ini melibatkan security. Anything that melibat security merupakan antara perkara utama di bawah pengurusan pasukan, pengurusan perlawanan. Jadi kat Malaysia tak banyak venue kita yang di-equip 100% dengan seat proper. Saya dengar dekat Paroi dia nak buat kan. Alhamdulillah. InsyaAllah adalah lagi banyak. Ini kat sini pun tak ada, stadium ni pun tak ada. We don't have. So katalah kita kena hostkan, katalah Kuching layak ke AFC Cup contohnya. So kita cuma boleh jual tiket sini je. Ada seat ni. Ada seat ni. Ya dia tak boleh. Dia kena biar kosong. Bayangkan apa kelebihan you bermain di tempat sendiri kalau penonton tak boleh masuk. Kan? So banyak lagi benda-benda lainnya. Kalau saya nak kupas satu persatu tu nanti orang marah pula. Tapi that's a fact. Kita kena terima hakikatnya. Of course, yang paling penting juga yang ketiga adalah lampu limpah. Lampu limpah kita memang satu isu yang sampai ke sudah susah nak tak tahulah bila penyelesaiannya di bawah paras yang dibenarkan. Paling rendah pun selalunya 1,200 lux. Dan setengah venue kita boleh capai lah 900, 800, 600 pun ada. Tak boleh. Tapi itu tak jadi isu besar. Ya main petang lah. Main petang. Tapi dah again main petang, penonton tak boleh masuk sebab tak ada bucket seat. So, if we are serious about moving forward with our football, to make Malaysia sebagai satu negara di mana bola sepaknya berada di peringkat tertinggi, selain daripada pembentukan pasukan yang mantap, kita kena pastikan juga infrastruktur kita ini datang seimbang dengan perancangan-perancangan lain. Tuan, viral juga tak lama sebelum ni gambar tuan bersama dengan ikon bola sepak Cristiano Ronaldo. Okay. Boleh tuan sharekan macam mana personality di depan mata Cristiano dan apa impact daripada gambar tersebut kepada tuan? Saya sebenarnya ketika itu merupakan perlawanan pertama. Saya diamanahkan oleh AFC untuk handle semua perlawanan AFC Champions League Al Nassr di Al-Awwal Park, iaitu di Riyadh. So dia group stage ada 6 perlawanan, 3 away, 3 home. So semua 3 perlawanan di tempat sendiri di Al-Awwal Park tu saya diamanahkan untuk handle. So perlawanan pertama saya pun teringin jugalah. Siapa kita tak teringin? Kita manusia biasa kan, jauh. Alright, saya penyokong Manchester United. Alright, saya kena terima. Tiket walaupun jaga 3 malam, tapi sekarang ni tak jaga lagi dah. Saya tengok YouTube letak. Saya buka news pagi je, tengok kalah lagi. So, kalau menang tu saya carilah nak tengok dia punya highlight, tapi kalau kalah tak payahlah kan. Jadi Ronaldo merupakan satu figura yang sentiasa diasosiatkan dengan Manchester United. Macam mana Real Madrid nak tarik dia
nak lekatkan identiti dia dekat Juventus ke Al Nassr sekalipun, tetap kita akan sentiasa melihat Ronaldo sebagai sebahagian daripada sejarah bersama Manchester United. Betul. Alright. Jadi apabila saya berada kat situ, memang saya rasa teringin lah nak bergambar dengan dia ke apa semua, nak bercakap dengan dia, nak mengharapkan dia bercakap dengan kita. I have to admit dia. Kan? Takkan kita nak bercakap dengan dia, semua akan buat benda yang sama. Tapi mengharapkan dia pula tegur kita, nak salam dengan kita. Ini seronok. Bukan aku nak salam dia, dia nak salam aku. Tapi benda ni cuma impian kita semata-mata. So hari tu saya dimaklumkan oleh pengurusan Al Nassr bahawa bukan mudah. And Ronaldo merupakan seorang pemain walaupun dah berusia, dia masih lagi jaga disiplin dia dan dia nak fokus. Kalau dia turun berlatih tu, dia tak nak diganggu. So semasa dia nak turun berlatih untuk pasukan Al Nassr sehari sebelum perlawanan, bodyguard dia sedikitnya ramai. Wow. Masya Allah, memang ramai. Tapi oleh kerana saya seorang match commissioner, saya gunalah kelebihan itu untuk bercakap dengan kelab. Dia kata saya kalau diizinkan saya nak ambil gambar. So dia setuju, saya ambil gambar dengan dia. Dan saya pun khawatir juga nak kongsi-kongsi gambar macam ni, sebab saya rasa dari segi etikanya macam tak kena lah sebagai seorang match commissioner untuk saya berkongsi semua gambar-gambar macam ni. Tetapi then again, saya manusia biasa, saya pun ada bila saya capai sesuatu bersama dia tu, saya tolak tepi lah saya sebagai match commissioner. Saya rasa saya ni seorang manusia biasa, berupaya untuk bergambar bersama dengan pemain yang satu ketika pernah menempa sejarah bersama dengan kelab Manchester United. So it was momen yang cukup indah buat diri saya. Tapi I did not share dalam Facebook immediately. I make at a point nak jaga etika kerja saya kata saya cuma akan post benda ni selepas perlawanan berakhir, selepas saya kembali ke Malaysia. So which I did. Tetapi saya tak tahu kenapa pula benda tu circulate all around apa semua, dan timbul cerita it was pick up. Tapi tak apalah, benda dah berlaku, nak kata macam mana. Tapi takat hari ni tak adalah orang call saya kata awak tak boleh buat ni lain kali. Tak adalah. Ada cakap apa tak dengan dia? Tak ada, just say hi je. The last game saya ambil kesempatan untuk sediakan beberapa t-shirt daripada Persatuan Bola Sepak Sarawak. A special mat kits untuk dia, logo Sarawak FA, bendera Sarawak sebelah kanan, dan juga kita punya VC sebelah kiri, letak nama belakang tu, nama dia Ronaldo CR7, dia punya initial. 2 orang je kita bagi dengan Sadio Mane. Kenapa Sadio Mane? Sebab saya tahu dekat Malaysia ni penyokong yang paling besar sekali sama ada Liverpool ataupun Manchester United. Ya, betul. Jadi saya tak nak orang kutuk saya ambil gambar dua-dua lah. Senang. Saya ambil gambar Ronaldo, saya ambil gambar Mane. Jadi tak boleh nak kutuk saya. Hebat. So saya dah bagi kat dia orang apa semua. Tak tahulah macam mana dia terima, dia nak pakai ke, dia nak bagi ke orang ke, tu saya tak pasti. Okey tuan, untuk menutup kita punya sesi hari ni, boleh tahan panjang. So last kali harapan tuan untuk kedudukan tuan sebagai presiden terhadap bola sepak Sarawak, bola sepak Malaysia keseluruhan. Saya mengharapkan saya punya plan ini dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung, untuk bersama-sama mendukungi dan memastikan plan strategik ini dapat dilaksanakan. Alright, give us time to get it done. Tetapi saya juga turut bersedia sekiranya plan berkenaan tidak dapat diterima dan mungkin ada lagi tokoh lain yang beranggapan dan diterima oleh masyarakat mengatakan they do have a better plan than what I have listed down. I'll be more than prepared to give way. Tak ada masalah. Demi kebaikan bola sepak. Saya dah tempoh 2 tahun. Tahun 2023 sehingga penghujung 2024. 2025 saya akan pastikan kita mengadakan Mesyuarat Agong pemilihan awal supaya dapat mandat baru, sama ada orang baru ataupun orang yang sedia ada. So terima kasih. Sama-sama. Tuan Abang Zulkarnain kerana sudi menyambut kehadiran kami. Banyak ilmu, banyak pengalaman. Saya rasa ini sangat berharga pengalaman jumpa dengan Tuan hari ini. Terima kasih banyak atas layanan yang sangat baik. Kita doakan semua perancangan Tuan berjalan dengan lancar dan bola sepak di Sarawak kembali gemilang. So terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Teruskan support konten Harimau Malaya dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.